Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah kasihi, lagi Allah rahmati sekalian. Marilah sama-sama kita memuji, kita memuja, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menemukan kita sekali lagi di atas talian ini untuk kita membaca beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis ini telah dikumpulkan di dalam sebuah buku, yang mana buku ini berkisahkan tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan amal-amal soleh yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada pada amalan yang ke-6. Kita masih lagi berada pada amalan yang ke-6. Amalan ke-6 kita telah pun membincangkan pada minggu lepas, namun ada sedikit lagi bahagian yang belum kita ulas, bahagian yang ke-6. Okey, amalan yang ke-6 ni amalan yang berbentuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas telah pun kita sebutkan amalan berzikir kepada Allah ini ada bahagian pertama, yang zikir itu ia tidak terikat pada masa, tidak terikat kepada tempat. Itu dipanggil zikir secara mutlak. Bahagian yang kedua, ada zikir yang dikaitkan pada tempat, dikaitkan pada masa. Zikir yang kita kaitkan pada yang boleh zikir bila-bila tanpa mengira waktu, tanpa mengira tempat, iaitu zikir yang kita sebut pada minggu lepas, iaitu Nabi SAW menyebut tentang zikir yang berkaitan tentang tasbih subhanallah, berkaitan dengan tahmid alhamdulillah, berkaitan dengan takbir Allahu Akbar, berkaitan dengan la ilaha illallah. Yang ini kita ulas pada minggu lepas, yang mana pada zikir bahagian pertama ini di dalam buku, siapa yang ada buku boleh rujuk muka surat 24 sehingga muka surat nombor 26, yang mana kita telah sebut 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan memperbanyakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita juga telah belajar pada minggu lepas, ada amal-amal zikir, ada zikir-zikir kalau kita baca pada sesuatu tempat dan masa, Allah berikan kita laluan ke syurga. Zikir yang dimaksudkan pada muka surat nombor 26 di dalam buku sehingga muka surat nombor 30, kita dah sebutkan ada zikir pertama, zikir apa? Iaitu zikir selepas daripada salat fardu. Zikir salat fardu telah kita ulas pada minggu lepas. Kemudian ada zikir
yang dibaca sebelum kita tidur di waktu malam. Jadi bagi sesiapa yang tidak sempat mengikuti pengisian ini pada minggu lepas, insya-Allah saya tengok balik dia punya rakaman dia, nanti saya cuba kongsikan semula kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pengisian pada minggu lepas, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pada pagi ini. Zikir lepas wuduk kita sebut minggu lepas, kita perlu ulang. Ucapan la haula wala pun kita ulas pada minggu lepas. Jadi kita terus pergi kepada satu zikir yang terakhir. Ada satu zikir yang digalakkan kita baca, iaitu zikir kalau dalam buku dia kata zikir yang keempat, D. Dia buat nombor D, iaitu doa masuk ke dalam pasar. Zikir masuk ke dalam pasar. Pasar ni tak kira pasar apalah. Pekan sehari ke, pasar malam ke, pasar pagi ke, pergi ke mall pun boleh. Apa-apa saja tempat orang berniaga. Ke pasar-pasar dan sebagainya. Okey. Rupa-rupanya pergi ke pasar ni pun boleh bawa masuk syurga rupa-rupanya. Tapi bukanlah kita nak kempen hanya buang-buang waktu, pergi berjalan-jalan di pasar, pergi tengok orang, tengok semua tu, yang tu lainlah. Tetapi apabila kita ada kesempatan untuk kita pergi ke pasar, nak beli ikan ke, nak beli, ataupun kita berniaga dan sebagainya, kita boleh ambil peluang berzikir. Apa zikirnya? Baik. Siapa yang ada buku, sila rujuk muka surat nombor 32, yang mana riwayat ini dia datangnya daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, man dakhala suqa, sesiapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, dan dia mengucapkan. Dia ucap apa? Yang zikir yang dibolkan tu, yang dihitamkan tu. Dia masuk ke dalam pasar, lepas tu dia baca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dia baca zikir ni, kan? Baca zikir itu, apa kelebihan dia? Kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfin hasanatin wa maha anhu alfin sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Jika dia masuk ke dalam pasar, dia mengucap, dia berzikir. Tak perlu dia baca kuat-kuat lah. Cukup dengan dia baca, dia dan dirinya yang boleh dengar. Okey, dia baca lah. Yang kita baca zikir tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah, yang tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah yang Maha Esa. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya baginya segenap kerajaan dan pujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Wa huwa hayyul la yamut, sedangkan Allah itu Maha hidup, Allah tidak pernah akan mati. Biyadihil khair, di tangan Allah itu segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka dia baca zikir ini, maka apa kelebihan dia? Kata Nabi SAW, dia dapat 3 kelebihan sebenarnya. Dia akan catat dekat nota tu. Nombor 1, Allah Ta'ala akan catat bagi dia. Maksudnya dalam buku amalan dia, dia telah tercatat mendapat 1,000,000 kebaikan. Sebenarnya kita tak boleh terjemah dia 1,000,000, sebab hadis tu dia sebut alfin. Dia macam ribu. Maksudnya banyaklah. Tapi kiraan yang macam kita nak nampak banyak tu, orang akan sebut juta, kan? 1,000,000. Tapi dalam hadis tu dia sebut
alfa alf, maknanya banyak. Macam tu. Maksudnya sejuta, maksudnya banyaklah. Okey, Allah akan catat dalam buku amal dia, dia dapat sejuta kebaikan. Banyak kebaikan dia dapat. Lepas tu yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia sebanyak sejuta keburukan. Alfa alfin sayyiatin. Dan yang ketiga, Allah akan membangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Dia dapat 3 kelebihan. Lepas tu dia dapat 3 kelebihan. Bukan sekadar dia dapat pahala yang banyak, bukan sekadar dosanya dihapuskan, tapi Allah akan binakan untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Hadis yang kita baca ni adalah hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. So boleh amalkan hadis ni. Tak kira kalau masuk mall pun boleh, nak pergi mana, contoh pergi kan, bacalah zikir ni. Moga-moga Allah lindung kita daripada keburukan kita berada di dalam pasar. Sebab tuan-tuan, pasar ni sebenarnya tidak elok untuk kita datangi dia jika kita tidak ada hajat sebenarnya. Tidak ada hajat kalau boleh elaklah. Sebab Allah, kerana dekat pasar ni kan macam-macam. Ada orang berbohong, ada orang bersumpah, macam-macam. Di pasar ni, dia banyak benda yang akan terjadi. Jadi, tak elok. Kurang baik kalau kita ada keperluan, kita pergi. Kalau ada keperluan, kita boleh. Benda tu diharuskan. Bukan dari larang. Tapi kalau ada kesempatan pergi, bacalah zikir ini. Kalau tak mampu nak hafal, tulis. Nanti pergi baca dan baca. Moga-moga Allah beri kita peluang masuk syurga. Hanya kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada zikir yang berikutnya. Zikir ketika kita hendak tidur di waktu malam. Okey, zikirnya apa? Okey, dalam buku muka surat 33, okey, yang mana zikir tentang tidur ini datangnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, yang Jabir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya panjang, cuma saya terus pergi kepada terjemahan hadisnya muka surat nombor 34 bagi siapa yang ada buku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang bergerak, maksudnya seseorang yang nak pergi ke tempat tidurnya, okey, malaikat akan datang dan syaitan pun akan datang. Malaikat akan mengelilinginya dan syaitan pun akan datang mengelilinginya. Ibtadarahul malakun wasyaitan. Sebenarnya dekat sini malaikat tu bukan ramai. Ada satu malaikat datang dan datang juga syaitan. Ketika dia nak tidur, maka malaikat yang datang tu, dia akan membisikkan. Dia bisik apa? Dia ajak buat apa? Dia kata, ikhtim bi khairin. Dia kata, tutuplah harimu dengan buat kebaikan. Lepas tu syaitan pula kata, waqala syaitan, kata Nabi, syaitan pula cakap, ikhtim bi syarrin. Syaitan pula kata apa? Kau tutup hari kau dengan keburukan. Lepas tu, Nabi sebut lagi. Nabi kata, fa in dzakarallaha thumma nama batal malaku yakla'uhu fa idza istayqadha. Batal malaku yakla'u. Apabila orang tersebut dia berzikir kepada Allah, okay, macam doa sebelum tidur ke, nanti kita akan sebut zikir yang khas lah yang ada dalam nota ni. Apabila orang tersebut dia berzikir kepada Allah, kemudian dia tidur, maka sepanjang malam itu malaikat akan lindung dia, malaikat akan jaga dia. Berzikirlah, baca 3 kul boleh, baca ayat kursi boleh, baca doa sebelum tidur seperti mana yang Nabi baca dalam hadisnya, kita boleh amal. Maka Allah akan jaga kita. Apabila manusia itu bangun, dia bangun pula, datang juga malaikat dan syaitan. Yang mana malaikat akan kata, iftah
bi khairin. Malaikat kata apa? Mulakan harimu dengan kebaikan. Wa qala syaitan. Syaitan pula kata apa? Iftah bi syarrin. Syaitan pula kata, kau tutuplah harimu, bukakanlah, mulakan harimu dengan keburukan. Tengok dua makhluk ni. Okey. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in qala, jika orang itu dia berdoa. Dalam hadis ni dalam hadis ni sebenarnya dia merujuk kepada doa ketika dia nak tidur sebenarnya. Kita boleh amal doa. Cuma dalam terjemahan tu nanti tuan-tuan kena baiki sikit bukan ketika bangun tidur tu dia terjemahan sebenarnya ada zikir ketika tidur. Okey? Apa doa dia boleh baca. Tapi kalau dia nak baca dua pun tak apa. Sebelum tidur pun boleh, masa nak tidur pun boleh, selepas tidur pun boleh. Tak apa. Sebab dia sebenarnya adalah ayat Quran. Tapi dia berbentuk doa. Ingat, sebab dia umum, zikir. Waktu kita nak tidur ni, kalau boleh tutup malam kita dengan kita zikir. Okay. Kita buka pagi kita bangun dari tidur tu, mulakan. Sebab kita akan mula hidup kita pagi dengan kita bangun tidur. Maka mulakan dengan zikir. Tak payah nak tekan. Apa dia punya doa dia? Okay, doa dia macam ni. Okay, tengok doa yang tulisan warna hitam tu. Okay, yang ni. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumithu fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Illa bi'idznih. Baca kat situ zikir dia. Daripada yang tulisan yang warna hitam tu, Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi, sampailah kepada Alhamdulillahi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Baca kat situ. Okay. Doa-doa ni sebenarnya dia adalah himpunan. Kita tercatat ya. Siapa ada buku boleh tengok muka surat nombor 34. Doa yang kita boleh baca ni, doa ini sebenarnya dia adalah himpunan daripada ayat 41 surah Fatir, juga himpunan daripada ayat surah Al-Hajj ayat nombor 65. Tapi kita boleh baca dia secara umum. Sebab dia adalah doa. Baca dia daripada Alhamdulillah. So doa ni, apa kelebihan dia? Nabi kata fa'in waqa'a an saririhi famata dakhala al-jannah. Okey, kita baca terjemahan tadi. Okey, terjemahan tadi boleh bacalah dia punya ayat zikir tadi tu. Kita baca ketika kita tidur, bangun tidur pun kita boleh baca. Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh kepadaku dan tidak mematikannya ketika tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menahan dan menjaga langit dan bumi supaya dia tidak lenyap. Jika kedua-duanya akan lenyap, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menahan langit tu daripada dihilang, melainkan Allah sahaja yang boleh tahan. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Lepas tu doa tadi bermakna segala puji bagi Allah yang telah menahan langit daripada runtuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Lepas tu inilah kelebihan dia. Gariskan pada perkataan Nabi kata apabila orang itu dia jatuh daripada tempat tidurnya dan dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia mati selepas dia bangun dari tidur dia tu. Dia jatuh, dia meninggal, dia masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab tadi dengan zikir yang telah dia baca tadi. So ini adalah hadis riwayat Abu Ya'la dan An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imamu Ibnu Hibban. Siapa yang ada buku surat 34, dia boleh tengok nota kaki pada nombor
45 muka surat nombor 35. Itu panjang huraian di dalam tu tentang hadis ini. Dalam bab zikir. Okey, boleh baca selepas bangun tidur baca, nak baca sebelum tidur pun tak apa sebab dia zikir umum, dia zikir memuji Allah Subhanahu wa taala kerana kita kena tutup waktu malam kita dengan kebaikan, kita buka hari kita dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Kita tutup malam dengan memuji Allah, zikir kepada Allah. Pagi pun kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis hadis yang untuk amalan yang ke-6. Jadi pecahan dia. Kita terus pergi kepada amalan yang ke-7. Okey, amalan yang ke-7, siapa yang ada buku, sila buka surat nombor 35. Buka surat nombor 35, iaitu amalan kita berdoa, kita minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita syurga. Minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita syurga. Amalan ke-7 ni, ia telah dinyatakan dari Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allahal jannata thalatha marratin." Sesiapa yang meminta kepada Allah syurga sebanyak 3 kali. Qalatil jannah, maka syurga itu nanti dia akan berkata kepada Allah. Syurga itu pula dia akan berdoa kepada Allah. Dia akan minta kepada Allah. Dia kata, Allahumma adkhilhul jannat. Dia kata, syurga itu akan kata pada Allah, Ya Allah, masukkanlah dia yang minta syurga tu ke dalam syurga. Maknanya di sini apa? Banyakkanlah doa, minta syurga kepada Allah. Minta kepada Allah syurga. Kalau Melayunya mudah aja. Ya Allah, Ya Rahman, minta. Kurniakanlah kepada aku syurga Firdaus. Mintalah tu. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku syurga Firdaus. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada aku syurga Firdaus. Doa ni paling penting faham dan ada penghayatan. Kalau tak baca bahasa Arab pun tak apa. Boleh kita baca. Penting minta syurga tu pada Allah dan Nabi suruh ucap 3 kali. Lepas tu Nabi kata wa manis tajara minan nar thalatha marrat. Dan sesiapa pula yang minta Allah Taala jauhkan dia dari neraka thalatha marrat sebanyak 3 kali, neraka tu pula akan berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Neraka akan kata, Ya Allah, jauhkanlah diri dia itu daripada neraka. Di mana yang kata dapat masuk syurga? Yang tadi tu yang mula-mula tu, yang syurga kata masukkanlah dia ke dalam syurga. Kalau minta doa daripada api neraka pula, neraka tu pula akan kata jauhkan ia daripada api neraka. Orang masuk syurga sudah tentu dia jauh dari neraka. Orang masuk syurga dia tak akan masuk neraka. Sebab tu dua-dua tu kita kena minta pada Allah. Kalau yang kita selalu praktis, yang biasa kita selalu praktis minta jauh dari neraka tu, yang selalu kita baca doa yang zikir yang Allahumma ajirni, ra tu kena dimatikan. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu pun boleh amal lah. Sama je. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada neraka. Jauhkanlah aku daripada neraka, sesungguhnya neraka itu adalah azab yang berat dan sebagainya. Doa lah. Tapi kena doa dua-dua. Minta pada Allah. Jangan minta jauh pada neraka saja, tapi kita minta juga Allah beri kita masuk ke dalam syurga. Kalau boleh tambah sikit, syurga Firdaus. Sebab Nabi yang ajar pada kita dalam hadis yang lain, Nabi kata apabila kamu meminta sesuatu kepada Allah, mintalah Allah beri syurga Firdaus. Minta. Sekurang-kurangnya 3 kalilah minta pada Allah.
Satu hari mintalah, kalau lagi banyak lagi baik, sebab dia adalah doa. Allah saja yang berhak menentukan siapa yang layak masuk syurga dan siapa yang Allah layakkan jauhkan dia daripada api neraka. Hadis yang kita baca ni adalah hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi, juga riwayat An-Nasa'i, juga riwayat Ibnu Majah. Okey, hadis ni ada yang kata hadis ni sahih, ada yang kata hadis ni hasan, tapi dia tidak lemah. Boleh diguna pakai sebagai hujah, boleh diguna pakai sebagai amal soleh. Okay, habis untuk hadis yang pertama. Okey, dalam nota tu ada satu contoh. Kalau nak minta contoh, ni di antara bentuk doa yang untuk dua-dua tadi itulah. Ni daripada hadis tadi kita keluarkan. Kita buatlah. Kita kalau nak baca bahasa Arab dia, boleh baca Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Boleh baca tu 3 kali lah. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau syurga dan aku memohon dijauhkan oleh Engkau daripada api neraka. Dijauhkan dengan Engkau daripada api neraka. Minta Allah jauhkan kita daripada api neraka. Boleh baca lah. Tapi kalau tak boleh baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Boleh. Okey. Nombor 8, muka surat 36 bagi siapa yang ada buku. Muka surat nombor 36 bagi siapa yang ada buku. Yang ke-8 adalah amal yang biasa kita sebut, iaitu amalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil, kita sedia maklum tentang banyak dalil dalam Quran, banyak dalil dalam hadis yang sebut tentang taubat adalah jalan menuju ke syurga. Dalam buku ni, penulis ini beliau telah mengemukakan 2 ayat. Ada 2 ayat yang penulis dikemukakan dahulu. Dia bawa 2 ayat yang ayat itu menunjukkan siapa taubat dapat syurga. Ayat pertama adalah ayat nombor 60 dalam surah Maryam, surah yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa man taba. Illa man taba. Apa tak perkataan taba? Taba tu taubatlah. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Allah mengatakan, melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Dia bertaubat, dalam masa yang sama dia perlu jaga iman dia. Iman kepada 6 rukun iman tu. Lepas tu bukan dia taubat saja, bukan dia ada iman saja, tapi dia kena buat amal-amal soleh. Maka mereka itu, kata Allah, faulaika, maka mereka itu. Mereka siapa? Yang bertaubat, kemudian dia beriman, dia buat amal soleh, maka mereka itu yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk ke dalam syurga. Wala yuzlamuna syai'a. Dan Allah Ta'ala tidak akan menzalimi mereka sedikit pun. Maksud dia apa? Pahala mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia, Allah Ta'ala tidak akan menganiaya sesiapa pun, termasuk dari sudut memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan balasan. Allah Ta'ala dia adil. Okey, itu satu ayat rujukan. Ayat lain yang dinyatakan oleh penulis ini yang merujuk kepada taubat, ayat lain yang kedua ni, dia ada penambahan maklumat tentang taubat. Surah Tahrim, surah nombor 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ditulis dengan warna merah tu.
tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Okay, juga perkataan taubat. Tapi nak taubat macam mana? Taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha. Maksudnya kalau kita nak masuk syurga melalui jalan taubat, kena bertaubat dengan taubat nasuha. Siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah kata apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah Tuhan kamu akan hapuskan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan moga-moga Tuhan kamu akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang syurga ini air dia mengalir di bawahnya beberapa sungai. Okey, maksud di sini lupa-lupanya nak bertaubat ni kena taubat yang memenuhi syarat taubat nasuha. Okey, dalam buku tidak dinyatakan apakah yang dikatakan taubat nasuha, tapi dalam nota saya ada buat sedikit penambahan untuk memperincikan apa tu nama taubat nasuha. Okey. Taubat nasuha adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat. Okey, apa tu taubat nasuha? Okey, taubat nasuha ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ni yang maklumat tentang dapat syarat-syarat taubat ni bukan dari saya. Tapi saya hanya menukilkan apa yang para ulama menyatakan syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat taubat nasuha ni, saya ambil maklumat itu daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang kedua pasal taubat, maka saya letakkan dalam nota ni, maka kita ambillah manfaatnya. Okey, nak taubat ni kena tengok dulu. Taubat ada buat salah dengan siapa? Kalau buat kesalahan dengan Allah sahaja, maka syarat taubatnya ada 3. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyati. Yang pertama, hendaklah tinggal maksiat itu. Tinggalkan maksiat itu. Yang pertama, syarat taubat nasuha, kalau dengan Allah semata-mata, maka kena tinggalkan perbuatan maksiat itu. Kalau kita bertaubat daripada asyik membawang aja dengan pasal orang, ataupun tak, kalau kita buat dosa banyak buka keaiban orang, maka kalau kita nak taubat nasuha, nak masuk dalam syurga Allah, syarat pertama, tinggalkan perbuatan membawang tu. Tinggalkan perbuatan membuka keaiban orang. Kita tinggalkan. Yang kedua, kena buat apa lagi? Ayyandama ala fi'liha. Hendaklah orang yang bertaubat itu menyesali terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan. Tapi kalau dia rasa seronok, duk kutuk orang contoh maka dia tak menyesal. Dia tidak taubat nasuha. Dia kena menyesal. Besarnya lah dosa aku pergi fitnah orang, dosalah aku pergi apa. Dia kena menyesal. Yang ketiga, kata Al-Imam Nawawi, ayyazima alla ya'uda ilaihi abada. Yang ketiga, hendaklah dia bertekad, dia berazam untuk tidak ulang semula perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelum dia bertaubat tadi tu. Dia kena ada azam, dia kena bertekad kepada Allah SWT untuk dia tidak mahu mengulangi. Kalau cukup 3 syarat ni, kalau dia hanya buat dosa hanya kepada Allah saja, maka taubatnya Allah Ta'ala akan terima. Okay. Namun begitu, jika taubatnya
dia berkaitan dengan dosa dengan anak-anak Adam. Dia ada buat dosa dengan anak Adam. Dia buat dosa besar dengan anak Adam. Dia ambil harta anak Adam secara batil ke, kan? Dia jatuhkan maruah anak Adam ke, siapa-siapa pun, kalau dia insaf, dia nak masuk syurga melalui jalan taubat tadi, ya Allah janji dalam surah Maryam dengan dalam surah At-Tahrim tadi, maka dia kena memenuhi syarat taubat ini. Apa dia? Kata Al-Imam Nawawi, syarat-syarat taubat kalau kita buat dosa sesama manusia, dia kata apa? Dia kata, dia sebut dalam ni, dia kata wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Hendaklah dia menunaikan hak saudaranya itu. Hak saudaranya itu tu maksud dia, apa kesalahan yang kita dah buat pada saudara kita tu, kita kena tunaikan hak dia. Apa dia? Dia perincikan lagi. Dia kata fa in kanat malan, dia kata au nahwahu raddahu ilaihi. Dia kata jika hak tersebut berbentuk harta dan seumpamanya, maka hendaklah dikembalikan barang itu, harta itu semula kepada orang yang kita buat kesalahan tu. Kalau kita ambil barang orang itu tanpa izin, kita mencuri, maka kalau kita nak bertaubat, kita kena pulangkan balik barang itu pada dia. Ataupun dalam bentuk nilai lah, kena pulangkan balik kepada dia. Kalau kita bentuk kita buat dosa dengan kita berhutang dengan orang, maka kalau kita nak bertaubat, maka kita kena kembalikan lah. Ini dalam bentuk barang, dalam bentuk benda. Tetapi Al-Imam Nawawi kata lagi, wa in kanat haddin qadhfin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Jika dia dalam bentuk hak, dalam bentuk maruah pula. Dalam bentuk maruah, kita menjatuhkan maruah seseorang, contohnya kita menuduh orang di berzina. Ada tuan-tuan, kadang-kadang kita cepat-cepat nak tuduh orang di berzina. Kadang-kadang. Iya. Mudahnya tengok ya, kadang-kadang. Kita baca laporan, dia telah ditangkap basah, contoh. Kita tidak redha apa tersebut, tapi berdosa besar kalau kita cepat-cepat tuduh. Dia tu telah berzina lah tu. Tak tahu juga kadang-kadang, dia tak buat, kita tak tahu, betul tak? Sebab nak menuduh orang berzina ni, kita perlu tengok. Kita perlu tahu, tapi kalau kita tuduh dia buat, dia tak buat, kita berdosa besar. Maka kita kena buat apa? Kita akan baca sekejap lagi. Lepas tu dia kata, dan contoh lain kalau dijatuhkan maruah seseorang, seumpamanya lah, bukan zina saja. Apa saja? Buka aib orang, cari kesalahan orang, fitnah orang, macam-macam. Dia kata dalam bentuk maruah, maka dia kena buat apa kalau nak taubat tu? Dia kata makanahu minhu aw talaba afwahu, maka hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang dia telah buat kesalahan tadi. Bayangkan kalau kita menuduh orang berzina, pada orang tu tidak berzina, kalau hukum kita kena sembat dia. Maka sebelum dia mati menemui Allah Azza wa Jalla, kalau dia nak bertaubat pada Allah, dia kena minta maaf kepada orang buat kesalahan itu. Banyak tak dosa yang kita buat kepada anak Adam? Macam mana kita nak bertaubat pada Allah? Kalau kita tak belajar, kalau tak memenuhi syarat tersebut. Okay? Nanti mungkin ada yang tanya, kalau orang tu dah tak ada, nak cari dia dah tak jumpa dah, maka para ulama memberikan jalan. Kita kena buatkan pula pahala untuk orang tu. Sebab apa? Sebab kita dah tak sempat nak minta maaf pada orang tu sebab kita tak jumpa orang tu. Kan? Kita dah tak tahu dah sebab banyak sangat dah. Yang kita sebarkan cerita ni daripada seorang-seorang, daripada grup kan dah banyak. Orang dah bertebaran dah dengar keaiban orang tu. Tiba-tiba tak betul. So macam mana nak buat? Nak minta maaf, macam mana nak bagi tahu ni? Kan? Maka cara dia kita buat kebaikan pula. Kalau sebelum ni kita jatuhkan maruah dia, selepas ni kerja kita menaikkan balik maruah dia. Itu cara dia. Kan? Bila kita menaikkan maruah dia, kita kalau sebelum kita cerita buruk je pasal dia, kita bertaubat, kita kena cerita kebaikan dia pula. Dan kita kena pergilah tempat-tempat yang kita jatuhkan keaiban dia tu. Kalau dia dalam bentuk media sosial, maka kita kena maklumkan juga kepada semua orang yang dah tahu bahawa selama ni sesi fitnah dia.
Berat tuan-tuan. Sebab apa kena buat macam tu? Kalau tidak nanti di hari akhirat, pertama taubat tu Allah Ta'ala tak terima lah, satu bab dah. Yang kedua, kita bimbangi di hari akhirat, kita jadi muflis. Pahala kita habis. Habis untuk apa? Untuk kita membayar balik dosa-dosa yang kita buat kepada seseorang itu. Itu adalah taubat nasuha. Kita buat pahala pada dia. Buatkan pahala untuk dia. Yang ni kena hati-hati. Jalan taubatun nasuha. Baik. Kita pergi kepada amal yang ke-9. Dalam buku muka surat nombor 37 sehingga muka surat nombor 38. Amalan yang ke-9. Amalan yang ke-9 ini, dia ada kaitan dengan taubat, tetapi dia lebih khusus kepada taubat dengan lidah kita. Taubat melalui lidah kita, iaitu membaca, mengucapkan Sayyidul Al-Istighfar. Dalam bahasa kita, penghulu bagi segala istighfar. Istighfar ni dia ada banyak jenis. Yang kita baca selepas salat tu, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu adalah anak bagi penghulu istighfar. Maksudnya ada istighfar yang dia jadi penghulu bagi segala istighfar. Kalau kita boleh amal yang ini, ada laluan kita nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena memahami apa yang diistighfarkan. Sebab tu kena belajar. Jangan tahu kelebihan, baca je. Tapi enggak faham. Kenapa kena faham? Kita akan baca hadis depan. Okey. Penghulu istighfar tu, bacaan dia macam mana? Ni kita semua sedia maklum. Okey. Yang sedia maklum, yang mana penghulu istighfar ni sebenarnya dia disebutkan oleh Rasulullah kepada Shaddad bin Aus. Dia yang tahu riwayat ni, maka dia sampailah pada kita yang mana Nabi mengajar kepada kita tentang Sayyidul Istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Kalau kita nak matikan ta tu boleh juga ant, boleh, ataupun ta pun tak apa. Sebab kita bukan baca Quran. Okey. Khalaqtani wa ana abduk. Ataupun wa ana abduka, boleh juga kalau kita nak benda. Sebab kita bukan baca Quran, kita zikir, boleh. Wa ana tu saya. Wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Panjangnya. Kan? Dia memang panjang, tapi dia ada kelebihan dia tersendiri sebab dia adalah penghulu istighfar. Kenapa dia jadi penghulu istighfar? Pernah tak kita tanya? Kenapa dia jadi penghulu bagi segala istighfar? Dia ada sebab dia. Nak tahu dia kenapa dia jadi penghulu istighfar? Kita kena faham konten, kena faham lafaz istighfar ni. Okey? Istighfar ni, tengok dia punya makna dulu, nanti kita tahu konten dia. Kita katakan, Ya Allah, Allahumma anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak diabadikan diri melainkan engkau. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan tengok ya, potongan zikir ni. Kita tak minta ampun dulu. Nampak tak beza dia? Kita tak minta ampun cepat-cepat. Tapi kita buat apa langkah pertama? Kita puji Allah dulu. Tapi kita puji Allah ni bukan puji yang biasa-biasa tau. Ini adanya kalimah syahadah kat sini. Ada kalimah tahlil la ilaha illallah. Kita puji dulu. Kita puji Allah dulu. Tengok ya, kenapa dia jadi penghulu istighfar?
kerana langkah-langkah nak beristighfar tu, dia puji Allah dulu. Ya Allah, Engkau Tuhan aku. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Engkau. Okey? Lepas tu kita puji lagi Allah. Kita kata khalaqtani, Engkaulah yang telah menciptakan aku. Lepas tu wa ana abduka, aku ni adalah hamba-Mu. Nampak tak? Dia punya bentuk ayat dia macam ayat dia kita memuji Allah, kita ada kalimah tahlil dekat situ, betul tak? Lepas tu kita kata Engkau Tuhan aku, ya Allah, aku ni hamba Engkau, Engkau menciptakan aku. Lepas tu kita kata apa? Kita kata wa ana ala ahdika. Aku akan taat setia kepada janjiku ya Allah, tapi kita berlapik wa mastata'tu, denganmu sekadar kemampuanku, sekadar kemampuanku. Maksudnya kita kata ya Allah, kan, apa janji kita dengan Allah? Sebenarnya dari mula-mula lagi kita telah berjanji kepada Allah, roh kita telah berjanji kepada Allah untuk tidak mensyirikkan Allah. Kan? Jadi kita berjanji juga kepada Allah sebab kita orang beriman, kita berjanji kepada Allah nak buat semua apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tapi kadang-kadang dia bergantung pada kemampuan kita, betul tak? Tapi kita doa pada Allah, kita berlapik dalam doa pada Allah. Ya Allah, aku akan taat setia kepada janjiku denganmu ya Allah. Sekadar kemampuan kita. Sebab apa sekadar kemampuan kita? Sebab kita manusia, Allah ciptakan kita. Lepas tu, dalam masa yang sama, kita minta kepada Allah apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Kena minta lindung kepada Allah daripada dosa yang kita lakukan. Dia tak terus minta ampun. Tapi nampak tak susunan dia, susunan ayat dia tu. Yang ni Nabi ajar. Maka kenapa kita minta Allah lindung dulu? Sebab dosa kita ni, kalau kita buat dosa layak diazab. Tapi kita minta lindung kepada Allah, kesalahan kita buat kepada Allah, lindunglah. Lepas tu, baru masuk step yang kedua. Ni dipanggil langkah kedua, kita buat pengakuan pula. Kalau tadi tu kita memuji Allah, kita letakkan Allah itulah yang pelihara kita dan sebagainya. Langkah kedua, kita mengaku. Kita kata abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengaku ya Allah di hadapan Engkau. Banyak dah nikmat Engkau bagi pada aku. Nampak tak cara ayat dia? Cara kita merintih, cara kita merayu kepada Allah, macam mana kita letakkan diri kita pada Allah. Kan? Kenapa kita kena katakan nikmat? Ialah orang yang berterima kasih kepada Allah, sepatutnya dia tak buat apa yang Allah tak suka. Allah bagi kita macam-macam nikmat dah. Betul tak? Dapat nikmat Islam, dapat nikmat iman, dapat nikmat baca Quran, dapat nikmat kawan baik. Kita dapat banyak nikmat dah. Kita mengaku pada Allah. Ya Allah, aku mengaku ya Allah depan Engkau ni. Ya Allah, Engkau telah bagi segala nikmat ni semua dari Engkau. Engkau berikan kepada aku ya Allah. Jadi, kita katalah. Kita mengaku pula. Wa abu'u laka bizambi. Aku juga mengaku ya Allah. Dosa yang aku buat ya Allah, aku mengaku juga ya Allah. Ya Allah, tadi kita katakan, ya Allah, aku mengaku segala nikmat Kau dah bagi daripada aku, ya Allah. Tidak ada nikmat mereka ia dari Kau, ya Allah. Aku juga mengaku, ya Allah, kesalahanku, ya Allah. Langkah ketiga, barulah minta ampun. Apa dia? Faghfirli. Dia kata, maka ampun aku, ya Allah. Maka ampunkanlah aku, ya Allah, ya. Ampunkanlah aku, ya Allah. Lepas tu, kita kuatkan minta ampun tu. Kenapa minta Allah ampun? Kita kuatkan dengan, kita kata, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Sesungguhnya, tiadalah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau, ya Allah. Riwayat Bukhari. Syarat tu terjelas tentang kenapa dia jadi Sayyidul Istighfar. Okay, ringkasan dia macam ni. Yuk kata tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kenapa dia jadi Sayyidul Istighfar? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia adalah seorang ulama hadis di kalangan mazhab Hambali. Dia kata apa? Kenapa istighfar tadi dia jadi penghulu? Dia kata wa afdalu anwa'il istighfar. Dia kata jenis istighfar yang paling baik ialah apa? Dia kata ayyabada al-'abdu bithana'i 'ala rabbih. Dia kata memulakan, macam langkah pertama dia kata istighfar yang paling baik ni, langkah pertama dia kata puji Tuhan dia dulu. Satu.
Yang kedua dia kata apa? Thumma yusniya bil i'tirafi bi dzambihi. Nombor dua, setelah dia puji Tuhan dia, dia mengiringi dengan mengaku dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab apabila kita minta ampun saja, dia berbeza dengan kita mengaku dulu kita buat salah, baru kita minta ampun. Itu langkah kedua. Langkah ketiga dia kata, summa, kemudian, yus'alallahal maghfirah. Seterusnya, barulah minta ampun kepada Allah. Jadi apa yang diulas oleh Ibn Rajab Al-Hambali ni, sebenarnya itulah maklumat yang ada pada Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar tadi. Jadi kalau kita tengok ringkasan dia, dia ada 3 langkah. Langkah pertama, puji Allah dulu. Nak puji Allah apa? Tu yang tadi tu. Engkau Tuhanku, ya Allah. Kan, kita puji Allah, kita angkat Allah, kita agungkan Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau sajalah, ya Allah. Engkau lah yang ciptakan diriku, ya Allah. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Kan? Lepas tu kita mengakulah nikmat tadi tu kan. Lepas tu kita mengakulah dosa yang kita buat. Aku mengaku, ya Allah, dosa-dosa yang aku buat, ya Allah. Kan? Lepas tu, kena buat apa langkah ketiga? Mintalah keampunan kepada Allah. Tapi bukan sekadar minta keampunan saja. Kita memuji Allah, penutup yang memuji Allah di bawahnya. Dengan kita mengatakan, tiada yang dapat mengampunkan dosa, melainkan Engkau sajalah, ya Allah, yang dapat mengampunkan dosa. Okay, dah faham maklumat tadi kenapa jadi Sayyidul Istighfar? Maka inilah yang Nabi sebut kelebihan dia apa. Inilah kelebihan masuk syurga. Tengok Nabi kata apa. Nabi SAW bersabda dalam buku muka surat 37 dan 38. Nabi kata apa? Man qalaha fin nahar. Siapa yang mengucapkannya muqinan biha, dengan penuh yakin. Tolong highlightkan perkataan muqinan biha. Muqinan biha ni maknanya dia baca, dia sebut zikir tadi tapi dia yakin. Tengok. Inilah jawapan kepada kenapa kena belajar. Kenapa tak cukup hanya menghafal Allahumma anta rabbi, tapi enggak faham apa yang dikatakan Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Kenapa? Kerana kalau kita tak faham, macam mana kita nak meyakini setiap kalimah yang kita sebut daripada Allahumma anta rabbi sampai kepada illa anta. Jadi nak dapat keyakinan, kena melalui memahami apa yang kita baca. Maka kalau kita dah baca, kita faham, maka akan datang yakin. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita, sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh yakin. Waktu bila? Nabi kata, fin nahar, pada waktu siang. Jadi kalau dia baca dengan penuh yakin pada waktu siang, okey, maka apa faedah dia? Famata, maka jika ditakdirkan dia mati, min yaumihi, pada waktu siang itu, kata Nabi, qabla ayyumsi, sebelum masuknya waktu petang. Sebab tu para ulama menjadikan zikir ini adalah zikir pada waktu pagi. Sebab pagi tu kan sebelum petang. Sebab dalam hadis ni, Nabi kata siapa yang baca pada waktu siang, maka jika ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum masuk waktu petang. Sebab tu zikir ini dijadikan zikir pada waktu pagi. Maka apa dia akan dapat? Maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Gariskan perkataan, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia akan tergolong di kalangan ahli syurga. Kenapa boleh dapat syurga ni? Sebab tu saya kata tadi, sebab dalam doa itu dah ada kalimah syahadah, dah ada kalimah tahlil. Lepas tu mengaku pula nikmat Allah bagi, mengaku pula dosa buat, minta ampun kepada Allah tu pula. Maka jika dia mati selepas dia baca zikir ini, tak masuk lagi waktu petang, kan, maka Allah akan bagi dia syurga. Inilah kita kata amalan ini bawa ke syurga. Tapi kena tambahlah, kena faham, sebab Nabi kaitkan dengan yakin. Lepas tu Nabi kata lagi, Nabi kata man wa man qalaha minal lail. Sesiapa yang mengucapkannya pula pada waktu petang ke malam lah. Sebab lepas pagi petang kan, petang naik ke malam, dia baca wa huwa muqinun, dia baca dengan penuh yakin. Maksudnya lepas asar dia baca, waktu malam pun dia baca. Tak kira lah waktu tu antara petang sampai ke malam tu dia baca, tapi dia baca dengan apa? Nabi kata wa huwa muqinun biha, dia baca dengan penuh yakin. Ingat perkataan dengan yakin ni.
Famata, maka jika ditakdirkan dia mati qabla an yusbih, sebelum masuknya waktu subuh, sebelum masuknya waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk di kalangan ahli syurga. Hadis riwayat Al-Imamu Al-Bukhari. Jelas faham tentang hadis ni. Sebab tu memang kena belajar. Dia kalau kita jumpa satu benda nak buat amal ni, jangan cepat-cepat amal. Melainkan kita fahamkan dulu, tengok sumber rujukan dulu, fahamkan, baca keseluruhan, baru amal. Kalau tidak nanti kita hanya baca tapi kita tak yakin. Macam mana boleh tak yakin? Sebab kita tak faham lah. Jadi berbeza kalau kita faham. Okay, baca. Pagi baca, petang pun baca. Tapi dengan penuh keyakinan. Nabi tak sebut berapa kali. Maknanya sekurang-kurangnya sekali. Baca dia. Kalau ditakdirkan kita baca zikir tu waktu pagi, petang tu Allah Ta'ala meninggalkan kita petang, moga-moga kita masuk syurga. Kalau kita baca waktu petang ke waktu malam, tiba-tiba kita meninggal, kita dalam tidur, contohnya, moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kita telah mengucapkan kalimah syahadah, ada kalimah tahlil pada doa zikir, lepas tu kita minta Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Baik, kita pergi kepada amal yang berikutnya. Okey, amal nombor 10. Okey, amal nombor 10. Baik. Amal nombor 10 ni adalah amal bagi sesiapa yang rajin menuntut ilmu, tapi dia bukan sekadar menuntut ilmu saja. Dia kena kaitkan semata-mata kerana Allah. Menuntut ilmu kerana mengharapkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai orang menuntut ilmu. Ramai orang pergi kelas ilmu. Kan, kadang-kadang penuh jadual pergi majlis ilmu. Tapi sebab apa anda menghadiri majlis ilmu? Ada sebab apa? Ada kepentingan apa di sebalik itu? Allah Ta'ala tahu. Maka hati-hati. Nak dapat kelebihan ni, menuntut ilmu dengan ikhlas. Kita belajar secara online ni pun sebenarnya adalah laluan. Sama juga untuk kita menuntut ilmu dengan bentuk bersemuka. Termasuk juga. Kita menuntut ilmu dengan kita melihat kuliah-kuliah di YouTube, termasuk juga menuntut ilmu. Kerana itu adalah jalan menuntut ilmu dengan melihat video-video yang ada, menuntut ilmu. Kita membaca kitab-kitab, membaca buku-buku agama, ya, maka ia juga termasuk di dalam menuntut ilmu. Tetapi adalah perbezaan pahala jika kita pergi secara berdepan. Maknanya kan kalau kita pergi berdepan tu bezanya apa? Bezanya susah payah kita tadi itulah nak kena buat persiapan pula, tempuh jam pula, betul tak? Lepas tu nak kena balik. Jadi lagi payah, lagi banyaklah ganjaran dia. Tapi semua itu adalah ruang untuk menuntut ilmu. Jangan kecilkan menuntut ilmu ni mesti kena pergi kelas semata-mata. Tak. Okey? Macam sekarang kita buat atas talian pun menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kelebihan dia? Nanti kita pergikan kepada hadis dia. Dalam buku ni, penulis kitab ni dia hanya bawa satu saja hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan jelas laluan ke syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan, sesiapa yang dia melalui, dia mencari jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk dia mencari ilmu. Nabi tak sebut jalan apa. Nabi kata sesiapa yang dia melalui, dia mencari jalan lah. Melalui itu maksud dia mencari jalan untuk menuntut ilmu. Jalan tadi itu datang kelas secara bersemuka, dalam bentuk talian, dan melihat rakaman-rakaman video ke,
Buka TV, tengok kuliah-kuliah agama, mana yang ada pelajaran agama pun dapat juga. Membaca buku pun dapat juga. Itu adalah jalan nak dapat ilmu. Jalan untuk ilmu tu apa? Ada orang pergi memondok, ada orang pergi belajar. Semua tu adalah jalan. Okey, jalan. Maka apa yang Allah bagi? Sahalallahu lahu bihi. Maka daripada jalan yang dia cari tadi tu, dengan ilmu yang dia dapat tadi tu, Allah akan memudahkanlah baginya. Memudahkan baginya apa? Tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Okey. Macam mana bagaimana perinciannya begini? Kita nak pergi syurga Allah, dia ada jalan nak ke syurga Allah tu. Nak syurga Allah, dia ada jalan. Nak ke syurga Allah ni jalannya satu je. Siratal mustaqim. Itu dalam surah Al-Fatihah. Jalan. Nak ke syurga Allah, Allah telah sediakan jalan dia. Tapi, kita nak lalu jalan tu, kita kena tahu jalan mana nak ikut. Jalan mana tak perlu ikut. Maka nak tahu jalan mana yang perlu ikut, jalan mana yang tak perlu ikut, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kan? Lepas tu, nak pergi ke syurga tu, kena bawa bekalan apa? Sepanjang kita nak berjalan tu. Jadi itu yang datangnya perintah dari Allah, larangan dari Allah. Jadi, hanya orang yang ada ilmu, dia tahu. Orang yang ada ilmu ni, Allah beri dia mudahkan jalan sebab dia tahu. Lepas kita belajar, ingat tak? Kita belajar, dengan ilmu kita belajar ni, rupa-rupanya baca 10 istighfar itu boleh masuk ke dalam syurga. Macam dekat pasar tadi, ingat tak? Selama ni kita pergi pasar je kan. Tapi kalau kita ada ilmu tadi, maknanya dengan ilmu kita dapat tadi tu, ini jalan dia, ini jalan dia. Maksudnya ilmu tu dia memudahkan kita pergi ke syurga. Sebab apa? Sebab bila kita ada ilmu ni, kita mengetahui nak ke syurga ini, yang menghalang kita syurga apa, yang membawa kita syurga apa. Begitu. Jadi dengan ilmu tu Allah mudahkan pergi ke syurga. Tapi sudah tentulah ilmu yang boleh membawa manfaat. Sudah pastilah ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi dengan menuntut ilmu ni sebenarnya Allah membawa jalan kita ke syurga. Bukan sekadar dapat pahala lah. Itu dalam bab yang lain. Tapi kita pergi fokus kepada dapat syurga. Jadi moga-moga ilmu yang kita belajar ni, kan kita tahu lebih 60 amal ni, tengok kelebihan ni kan. Sebenarnya seolah-olahnya kita dah nampak dalam mudah ke syurga tu. Dengan apa? Dengan ilmu ni lah. Dengan ilmu. Tapi kena amal lah. Okey, jelas di situ. Moga-moga dapat kefahaman di situ. Okey. Nombor 11. Amal nombor 11. Okey, amal nombor 11 adalah ini dikaitkan dengan ibadat solat. Amal nombor 11 ni adalah amal yang dikaitkan dengan ibadat solat. Dalam buku ini, penulis ini dia pecahkan pula tajuk yang amal nombor 11 ni, dia buat pecahan-pecahan dia. Pecahan-pecahan yang dimaksudkan itu adalah mengerjakan solat, ada yang fardu, ada yang sunat. Solat terbahagi dua lah. Ada yang fardu, ada yang sunat. Rupa-rupanya, buat solat fardu, laluan ke syurga. Buat solat sunat, laluan ke syurga. Lepas tu, yang solat sunat tadi, dia dikhususkan pula. Solat sunat yang manakah yang disebut secara jelas boleh bawa kita ke syurga. Yang ini yang kita akan belajar pada amal nombor 11. Kita pergi terlebih dahulu, solat yang paling utama untuk dilakukan adalah solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Laluan ke syurga tu. Jadi, bergembiralah siapa-siapa yang menjaga solat fardunya. Okay.
Dalam buku ni, penulis kitab ini, yang tadi tu saya terambil tadi. Yang ni nanti kena padam ya. Ni saya terambil 2 kali. Yang ni. Ni hadis dia. Okey, betul tak? Hadis tu. Okey, hadis ni Nabi SAW. Okey, dalam buku ni dia penulis kitab dia bawa satu hadis. Muka kepada buku dia muka surat nombor 38 dan 39. InsyaAllah buku tak lama lagi akan sampai. Nanti saya akan maklum pada tuan-tuan perempuan supaya dapatkanlah buku tu. Kalau dia tak nak beli buku pun tak apa. Nota ni pun sebenarnya maklumat dalam buku dah. Baik, tuan-tuan perempuan. Kita tengok muka surat nombor 38-39. Okey. Hadis yang kita nak baca dari Nabi SAW ini datangnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Yang mana Ubadah bin As-Samit ni dia berkata. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, khamsun, dia terpergi terjemahan dia. Tapi itu saya baca bahasa Arab juga. Okey. Nabi kata, khamsun salawatin katabahunallahu alal ibad. Nabi kata ada 5 solat yang telah Allah wajibkan ke atas. Tertinggal huruf A tu. Ke atas hamba-hambanya. Okey, jadi kita sedia maklum 5 solat tu apa. Faman jaa bihinna, Nabi kata sesiapa yang melaksanakan 5 itu, okey, lam yudayyi' minhunna syai'a, dan dia tidak mengabaikan satu solat pun daripadanya. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata istighfafan bihaqqihinna. Maksudnya dia tidak abalkan sedikit pun daripada 5 solat tu. Okey, Nabi kata apa lagi? Nabi kata Nabi mengatakan kana lahu indallahi ahdun. Okey, maka dia telah mendapat janji Allah. Maksudnya Nabi kata siapa yang melakukan 5 solat tadi dan dia tidak tertinggal satu pun solatnya, dia buat ke 5 solat tadi tu, okey, nescaya nescaya dia telah berada, dia telah termasuk Allah janji. Maksudnya Allah pernah berjanji. Allah pernah janji apa? Allah pernah janji ayyudkhilahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Okay, Nabi kata Allah telah berjanji untuk memasukkan orang yang kerjakan solat 5 waktu, dia tidak tinggalkan solat 5 waktunya. Dia telah termasuk janji Allah untuk masuk ke dalam syurga. Inilah dalil kata masuk syurga tu. Lepas tu, Nabi lanjutkan lagi. Nabi kata, وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَحْدٌ. Dan sesiapa yang tidak melaksanakannya, yang 5 tu, maksudnya ada yang tak cukup, apatah lagi yang memang tak buat langsung 5 tu, maka dia tidak mendapat janji apapun dari Allah. Allah tak janji apa-apa pun kepada dia untuk masukkan dalam syurga. Of course lah, dia dah terkeluar dah senarai nama, dia bukan lagi, dia tidak mendapat, dia terkeluar daripada calon di syurga. Sebab dia tak solat tadi. Kalau dia terkeluar daripada nama, orang yang termasuk dalam janji Allah masuk syurga. Okey, Allah tak janji apa-apa pun. Okey, dia umum. Lepas tu Nabi kata lagi. Kita tengok Nabi terangkan lagi. Nabi kata, insya'a azzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah boleh siksa dia. Allah boleh azab dia. Maksudnya Allah ada pilihan. Kalau Allah nak azab dia, Allah boleh azab dia sebabkan dia tidak memelihara solat 5 waktu dia. Wa insya'a adkhalahul jannah. Dan jika Allah berkehendak, Allah boleh masukkan dia ke dalam syurga. Maksud dia, orang yang pelihara 5 solat ni, dia memang confirm dah dalam pergi syurga. Tapi orang yang tak solat 5 waktu ni, dia tidak confirm. Dia tidak termasuk dalam janji Allah.
Allah nak masuk ke dalam syurga, Allah nak ampunkan dosa dia, dia tak solat tadi, Allah boleh ampunkan dan Allah masuk dalam syurga. Ataupun Allah nak azab dia, Allah boleh azabkan dia. Okay, jelas tak hadis ni? Hadis ni adalah hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Maksudnya orang yang jaga solat ni, dia sudah termasuk dalam senarai yang Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Tapi kena solat yang sempurna. Cukup rukun dia. Lepas tu solat pun ada masa kena belajar. Cukup rukun dia, lengkap syarat-syarat dia, dia akan dapat janji Allah untuk masukkan dia ke dalam syurga. Okey, ini tentang salat wajib. Dan ingat lagi tak yang kita belajar yang kisah seorang lelaki yang dia tanya Nabi tentang Islam tu? Masih ingat? Amal nombor 3. Kalau masih ingat amal nombor 3 dulu, ya ada seorang lelaki yang tanya, dia tanya Nabi tentang Islam. Nabi kata, dalam Islam ni solat 5 waktu je. Solat lain tu sunat. Betul lelaki tu kata apa? Ingat tak? Kan dia berkata pada Nabi, kalau macam tu, aku tak nak buat solat lain. Aku nak buat solat wajib je. Nabi kata apa? Nabi kata, dia sudah pun beruntung. Nampak tak? Dia kata beruntung tu maksudnya kalau dia hanya jaga solat wajib dia tak buat solat sunat pun, dia sudah mendapat kejayaan. Ada kat situ. Termasuklah hadis yang amal ke-11 yang kita belajar ni. Baik. Kita terus pergi kepada salat sunat. Salat sunat. Ada lagi ni. Dia bukan salat sunat lagi. Dia dalam 5 waktu tadi tu, dalam 5 waktu tadi, ada 2 solat yang special. Ada 2 solat. Maksud dia dah buat 5 tadi. Allah bagikan dia. Tapi daripada 5 tadi tu, Allah beri lagi ganjaran pada 2 solat. Solat apa? Muka surat nombor 39 dan 40, solat subuh dengan solat asar. Solat subuh dengan asar. Agak-agak kenapa Agak-agak kenapa Allah berikan syurga pada 2 solat ni? Kita baca dulu hadis nanti kita terangkan. Tapi jangan faham hanya solat subuh asar je. Jangan pula nanti baru-baru masuk Zoom ni, 2 solat je dapat masuk syurga. Tak, dia terlupa yang tadi tu. Tak. Ini menunjukkan Allah Ta'ala menspesifikkan solat, menunjukkan ada ganjaran lain Allah bagi pada solat subuh dengan asar. Kita baca dulu hadis dia. Hadis ni satu saja yang dibawa oleh penulis kitab di dalam buku ni, muka surat nombor 39 dan 40 bawah sekali dalam buku, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda apa? Nabi kata, "Man shallal bardain." Siapa yang mengerjakan 2 solat, Nabi kata, siapa yang mengerjakan solat pada 2 waktu yang dingin, pada 2 waktu yang sejuk, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Nabi tak sebut solat apa. Nabi kata solat yang dibuat pada waktu tu sejuk. Waktu tu sejuk tu apa? Subuh kan waktu sejuk, iaitu kan dia permulaan awal, dia kan permulaan sebelum masuk siang. Subuh kan sejuk, tu kita pasti dah. Kalau asar pula kenapa dia sejuk? Kerana dia dah hujung siang nak pergi kepada malam. Sebenarnya subuh dan asar. Bukan 2 waktu sejuk ni sebab berada dalam aircon. Tidak. Tapi ia merujuk kepada solat subuh dan solat asar. Kenapa? Dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi. Yang mana hadis yang kita baca ni adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa 2 kelebihan solat? Okey, kalau kita belajar tajuk lebih spesifik lagi pasal solat subuh, dan ada banyak kelebihan lain. 2 solat ni dah memang lebih daripada 3 solat tu. Daripada 5 solat tu kan, dialah yang paling lebih. Lepas tu, subuh ni pula, dialah paling ranking paling tinggi sekali. Dia macam ni.
5 solat, 2 solat ni dah tinggi darjat dia. Daripada 2 solat ni pula, subuh tu pula menandingi 5 solat tu. Maksudnya Allah nak bagi gandaan pahala banyak dan banyak. Okey, subuh ni kita sedia maklum adalah solat ketika mana waktu orang masih tidur. Solat Senang terbabas ya Ustaz. Ya, dia senang terbabas dan sebagainya. Nanti kita pun soal. Okey, solat yang orang susah nak bangun. Kan solat susah nak buat sebab sejuk kan, nak bangun tidur, waktu tidur lagi tu. Kan, sedap waktu tu kan. Lepas tu pula solat subuh ni pula merupakan solat yang orang munafik dulu dia memang tak suka. Di antara solat-solat yang orang munafik ni dia memang berat nak buat adalah pada solat subuh dengan solat waktu malam lah. Solat isyak dengan subuh tu di antara solat yang orang munafik tak suka buat. Sebab tu benchmark, kalau zaman dulu, kalau nak tengok dia munafik tak munafik, maka para sahabat, Nabi bagi petua kepada mereka dengan melihat mereka datang tak solat subuh dengan solat isyak tu. Okay. Kemudian solat asar adalah waktu orang sibuk mengira untung rugi. Sebab tu waktu asar ni penting sehingga dijadikan ia sebagai sumpah dalam surah Wal Asri. Waktu asar ni kalau orang Arab dulu mereka sibuk kira berapa untung, berapa kredit, berapa debit. Kalau zaman sekarang pula orang sibuk balik daripada kerja. Kadang-kadang punya tak nak jam, tak payah solat dululah. Terus balik, tiba-tiba jam. Kau waktu tu tengah penat, badan tengah penat, seharian bekerja. Solat asar pula, itu yang kadang-kadang solat asar tu sambil lewa saja. Jadi buatlah betul-betul dapat fadilat syurga. Okey. Kita terus pergi kepada solat sunat. Okey, solat sunat yang dimaksudkan di sini, yang banyak-banyak solat sunat yang perlu dijaga laluan ke syurga adalah solat yang mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Maknanya before and after solat fardu. Orang Melayu cakap Arab. Orang Melayu cakap apa? Solat apa? Qabliyah, Ba'diyah. Sebenarnya Arab, Melayu kita sebelum atau selepas solat fardu. Yang mana jika dia dah buat selalu buat, kan Nabi selalu buat, para sahabat selalu buat, kan benda tu benda yang selalu dibuat, dia dinamakan rawatib. Dinamakan rawatib. Okey. Dalam buku ini, penulis ini telah mengemukakan kepada kita 2 hadis berkaitan dengan salat sunat rawatib yang boleh bawa ke dalam syurga Allah. Yang pertama, boleh dapati muka surat nombor 40 dalam buku, Ummu Habibah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengar sendiri dengan telinga dia Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata ma min 'abdin muslim. Nabi kata tidaklah seorang hamba Islam, seorang muslim yusalli lillah, mengerjakan salat sunat kerana Allah. Tolong highlightkan perkataan kerana Allah. Ini sangat penting. Dia buat salat sunat kerana Allah. Sebab itu salat sunat, fiqh dia adalah lebih afdal dia sembahyang di rumah. Salat sunat lebih afdal jika dia buat diam-diam. Sebab apa? Kerana bimbang tak ikhlas tu. Okey, dia boleh buat terbuka boleh buat depan orang ramai pun boleh. Macam selalu amal lepas sembahyang kat masjid dia buat, boleh. Dia buat diam-diam tu lebih afdal. Dia dapat pahala lagi tambahan dia. Okey, sebab apa? Sebab untuk dapat kerana Allah tu. Sebab kalau kita buat jom, kita nak tunggu orang puji kita rajin solat, sebagainya kan. Jadi buat kerana Allah. Jika dia buat kerana Allah, lepas tu macam mana pula? Kulla yaumin, setiap hari. Sintai asyarata raka'atan. Sebanyak 12 rakaat. Yang 12 rakaat tadi tu
tatawwu'an ghairal faridah. Dia bukanlah salat fardu, tapi dia sunat. 12 rakaat tu dia sunat. Allah, Nabi kata apa? Illa, melainkan banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membangunkan, membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Allah membangunkan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Tadi dah dapat rumah dah. Waktu mana tadi? Waktu mana tadi dapat rumah? Waktu kita pergi pasar baca zikir tadi kan? Lepas tu dapat lagi sebiji rumah. Sebab apa? Buat solat sunat rawatib setiap hari 12 rakaat kerana Allah. Hadis riwayat Muslim. Okey. Kalau tengok hadis ni kalau tengok hadis ni, kita tak tahu 12 rakaat tu solat apa. Tapi kalau kita pergi hadis yang ketiga nanti kita akan jumpa. Okey, hadis ketiga ni, ini hadis ketiga. Tapi dalam buku tu dia ada hadis kedua. Hadis kedua tu dia sama saja macam hadis pertama. Tapi saya terus pergi pada hadis yang ketiga. Hadis ketiga dalam buku, tapi dalam nota ni saya jadikan dia hadis kedua. Saya tak buat hadis ketiga tu. Okey, Nabi kata apa? Nabi jelaskan. 12 rakaat tadi apa? Okey, hadis ini sebenarnya dalam riwayat Imam Tirmizi. Okey, dalam riwayat Tirmizi ada menerangkan rakaat tu apa. Arba'an qabala adh-dhuhri. 12 tadi tu apa? 4 rakaat sebelum solat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat pula selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat selepas salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat selepas salat isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri. 2 rakaat sebelum salat subuh. So jam. Okey, jalan kat situ. Okey, maknanya 12 rakaat tak? 12. 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur dah jadi 6. 2 rakaat sebelah maghrib dah jadi 8. 2 rakaat selepas isyak dah jadi 10. 2 rakaat sebelum subuh dia jadi berapa? Dia jadi 12. Yang ini sangat ditekankan supaya dilakukan. Sebenarnya bukan 12 saja. Dia ada yang lain juga. Tapi 12 ini ditekankan. Kenapa ditekankan? Kerana ada hadis yang sebut tadi dibina sebuah rumah di dalam syurga. Jelas di sini hadis tadi. Maka habislah. Dan Alhamdulillah kita memang dah dekat pukul 12. Dah dekat 11.55. Dah dekat dah, hampir dah. Baik. Sekarang saya buka persoalan kepada tuan-tuan selama 10 minit untuk kita buka mana-mana persoalan jika mampu. Jika saya boleh jawab, saya jawab dengan kadar ilmu yang ada yang Allah beri. Baik. Boleh unmute-kan suara? Ada pun ada dekat Malaysia. Saya tengok dekat Malaysia ada tak dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Marina Azim. Saya nak tanya pasal taubat tadi kan? Ya. Yeah. Contohlah, bukan contohlah. Kita mengumpat ataupun pernah bercerita hal orang 20 tahun yang lepas, kita dah tak ingat. So sekarang ni kita bertaubat. So macam mana kita nak minta maaf dengan orang yang 20 tahun lepas kita bercerita tu, kita pun tak ingat dah siapa yang kita bercerita. Dahsyatnya. Okey, tak apa. Kalau macam tu kan, kita dah tak boleh nak cover balik. Kalau macam kita mengumpat orang dekat satu majlis, tiba-tiba kita sedar kan kita bertaubat, masa dekat majlis tu juga kita kena betulkanlah. Kita kena minta maaf, kita kena sebenarnya selama ni saya buruk kat orang ni. Tu kalau boleh. Tapi sebab dah tak tahu ke mana, maka kita buatkan pahala untuk dia. Kita buatkan pahala untuk dia. Sebelum pahala kita diambil nanti di akhirat. Caranya macam mana? Mungkin kita boleh, kalau kita boleh macam, kalau kita tak mampu nak cari dah, maka kita buatlah pahala untuk dia. Pahala untuk dia mungkin kita sedekahkan atas nama dia ke.
kalau let's say lagi lah, kita kan manusia biasa, kita tak ingat pun sebenarnya. Tapi Okeylah. so bila kita nak buat pahala tu, maknanya macam kita nak kena sebut Kita nama. sebutlah. Tak perlulah kita sebut nama satu persatu dengan kadar mampu. Contoh contohnya kita infak 100 kat masjid, contoh masjid. Kita kata, ya Allah, sedekah ini adalah pahala, adalah atas nama untuk mana-mana manusia yang aku umpat. Tapi kalau banyak sangat, kita kena bagi banyak lah. Kalau lebih tak apa. Contoh kan, kalau lebih dia akan jadi pahala sedekah untuk kita. Kenapa kita buatkan pahala untuk dia? Sebab nanti di hari akhirat, kita akan bagi pahala kita pada dia. Jadi kita buat siap pahala. Lepas tu buat kebaikan dan sedekah atas nama dia. Buat. Ataupun kalau kita rasa macam banyak sangat kan, itu kena hati-hatilah buat. Okay. Kalau bentuk kita, orang tu kita boleh jumpa dia melalui media sosial pun semua, kalau kita boleh, kita buat cara umum lah. Saya minta maaf ya siapa-siapa rakan-rakan dekat sini yang mengenali saya apa semua kan, kita minta maaf juga. Kalau kita tahu dia grup kawan kita dalam dia WhatsApp-kan, dalam mana-mana tu kita buat cara umum. Mana-mana yang saya terumpat tengata ke apa, saya minta maaf ya semua. Lepas tu dalam masa sama, kalau kita tak dapat jumpa orang tu sebagainya, kita boleh juga buatkan pahala untuk mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, saya ada satu soalan. Macam ni, sebelum kita dilahirkan kan Ustaz, Allah SWT tu sudah tetapkan takdir kita, betul Ustaz Dan dengan ilmu Allah tu juga, Allah yang maha mengetahui, Allah juga sudah tahu kita ni nak ke neraka atau ke syurga, atau masuk neraka dulu dan baru masuk syurga. Ini semua diceritakan dalam hadis Nabi SAW, betul kan Ustaz? Cuma persoalannya Ustaz, kalau kita ni bekalan kita tak cukup, and walaupun kita dah bertaubat, tapi bila di pada mahsyar nanti, bila ditimbang bekalan kita ni tak cukup, adakah kita ni akan ikut takdir yang Tuhan dah tetapkan, iaitu neraka? Dan bagi orang ni yang bekalan dia tak cukup dan dia dah bertaubat, tapi bila ditimbang dia pada mahsyar nanti tak cukup, tapi takdir dia Tuhan dah tetapkan ke syurga, adakah dia akan tetap ke syurga? Panjang soalan tu nak dikatakan tentang takdir. Tapi soalan tu penting juga. Cuma yang ni saya tak sempat nak jawab yang pagi ni. Sebab itu sebenarnya kita kena fahamkan dulu tentang takdir. Tentang takdir tu. Sebab memang ada soalan tu, sahabat pernah bertanya pada Nabi. So kalau kami dah ditentukan, kalau manusia tentukan takdirnya syurga ke neraka, so macam mana nak buat? Maka Nabi kata, engkau buat je amal. Kerana amal yang kau buat tu adalah akan mengikuti apa yang telah pun Allah takdirkan kepada engkau. Maksudnya yang Nabi jawab tu, Nabi sebut umum. Dia kata, kau beramal je. Bosok untuk kita beramal. Tapi untuk soalan tadi tu saya agak teknikal soalan tu, syurga neraka. Tapi takdirnya macam tu, sebab dia sebenarnya jawapan dia akan dapat kepada memahami tentang takdir tadi. Jadi itu saya memang tak dapat nak jawab untuk hari ini. Saya minta maaf lah. Nanti kita cuba ingatkan saya balik tentang soalan tu ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 4 rakaat yang sebelum Zuhur tu, Qabliyah tu, yang mana yang terbaik Ustaz? Kita buat 2 rakaat, 4 rakaat 2 salam, ataupun 4 rakaat straight? Sekejap. Apa? Tentang mana? Tentang yang sunat Qabliyah, Zuhur. Okey. Dia sebenarnya solat ni memang elok buat dua-dua lah. Dia dua-dua. Tapi tidak mengapa jika buat secara berterusan tu. Tapi paling elok dua-dua, sebab solat ni pun biasa disebut istilah solat pun sebenarnya dia dua-dua. Soalan pun macam tu kan? Ya. Lebih afdal dari sudut rakaat, of course rakaat banyak tu lebih afdal. Tapi dari sudut bentuk kaifiat dia, solat ni memang dibuat dia secara dua-dua. Tak ada lagi jumpa yang kata afdal buat secara berterusan. Yang buat secara berterusan tak jumpa lagi. Saya kata afdal dibuat secara berterusan. Boleh tu boleh,
Cuma tak dia afdal secara berterusan. Tapi yang kita maklum dia, kalau salat sunat ni memang dibuat dua-dua. Selain witir lah. Okey, yang macam solat sunat duha tu, biasa saya buat 4 rakaat tu, saya buat sekali 4 rakaat 1 salam. Tapi pada setiap rakaat tu saya baca surah. Ya, boleh baca surah. Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Surah tu terserah nak baca surah apa. Tapi boleh buat 4 rakaat sekali kan Ustaz? Ya, dia solat sunat boleh, 4 boleh. Dia boleh buat 4, dia boleh dia ada kaifiat dia, tapi boleh buat. Okey Ustaz. Terima kasih. Ya, sama. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, saya nak tanya, yang solat sunat ni 12 rakaat, tak ada solat sunat Zuhur sebelum atau selepas Zuhur. Tapi saya pernah dengar kata 4 rakaat sebelum Zuhur Asar. Saya pernah dengar 4 rakaat sebelum Asar Allah menjanjikan pahala yang banyak. Ada ke apa-apa hadis ke atau nas, Ustaz? Ya, sebenarnya sebenarnya Pak tu saya kata tadi, solat sunat rawatib kita jangan macam ni. Solat sunat rawatib sebenarnya dia ada 22 rakaat sebenarnya semua sekali. Solat rawatib dia ada 22 rakaat semua sekali berdasarkan hadis tu. 22 rakaat dipecahkan dia kepada 2. Ada bahagian yang ditekankan buat, ada bahagian yang tidak ditekankan buat. Yang ditekankan buat itulah kita duk dengar bahasa dia apa? Muakkad. Jelas? Okay, yang tidak ditekankan buat dia panggil sebagai apa? Dia panggil sebagai ghairu, dia panggil sebagai apa? Dia panggil sebagai tidak muakkad, ghairul muakkad. Okey. Yang solat kena faham kat situ. Daripada 22 tadi tu 12 tu dia pergi kepada, kalau yang 12 tadi tu dia pergi kepada yang rawatib kita sebut tadi. Yang tuan-tuan macam ni, tuan-tuan jangan confuse, tuan-tuan, rawatib ni dia sebenarnya istilah bagi sebelum dan selepas solat. Tapi sebenarnya rawatib dia ada pembahagian lagi. Solat sunat rawatib muakkad, solat sunat rawatib ghairu muakkad. Yang itu sepatutnya kita kena sampaikan selalu pada orang supaya orang tahu solat sunat rawatib ni bukan 12 saja. Selain pada 12 tu tetap dia panggil rawatib. Cuma tidak ditekankan. Okey. Yang solat selepas asar tadi tidaknya. Solat yang sebelum asar tadi yang 4 rakaat tu memang ada hadis Nabi SAW yang Nabi buat. Dan Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepadanya. Hadis tu disebut memang Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Okey, 4 rakaat sebelum asar tu ada. Cuma dia tak termasuk yang ditekankan buat. Tapi boleh buat tak? Memang ada dalil dia, memang boleh buat. Sebab Nabi sendiri yang menyebutkan dia. Begitu juga 2 rakaat sebelum isyak pun ada juga rawatib, tapi dia tidak ditekankan buat. Begitu juga ada lagi 2 rakaat tahu kat mana? 2 rakaat selepas zuhur tadi. Sebab tadi kita sebut zuhur 2. Sebenarnya kalau orang boleh tambah lagi 2, lagi baik. So dia akan jadi 8 lah. 4 sebelum, 4 selepas. Tapi yang 4 selepas zuhur tu, 2 tu yang termasuk yang muakkad, yang Allah bina syurga, yang hadis tadi tu. Tapi yang balance 2 lagi tu, yang itu tidak muakkad. Tapi kalau dia buat, dia tambah 2 saja, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka. Ada hadis tu. Dia punya kelebihan. Sekejap, saya tunjukkan, saya buka radio solid sekejap. Okey, sambil-sambil tu boleh tanya. Sementara saya buka salat asar tadi. Okey, nampak. Kejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sunat tasbih, selalu saya buat terus 4 Ustaz. Okey kan? Kejap. Solat tasbih. Okey, saya jawab solat asar sekejap Kejap. Asar. Okey. Salat sunat asar, puan yang tanya tadi tu memang ada hadis Nabi. Hadis Nabi ni hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab nombor 200. Okey. Hadis tu
Dan Nabi SAW kata Ali, Nabi SAW, kita ambil satu hadis lain lah. Kita ambil satu hadis daripada Umar. Daripada Umar, hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata macam ni. Nabi kata, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi kata semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat ada. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis riwayat Abu Daud yang lain, kata Ali, Nabi SAW yusalli sembahyang qabla al-'asri sebelum asar 2 rakaat. Pun ada juga. Maknanya ada salat sebelum asar tu. Kalau sembahyang, jangan cakap pula tak ada salat lepas asar, tu salah. Cuma kita kata solat sebelum asar ni tidak ditekankan. Ayat itu betul. Kena jelas kat situ. Okey, termasuklah solat sebelum maghrib. Solat sebelum maghrib pun rawatib juga, tetapi dia tidak ditekankan. Dalil dia ada tak? Ada. Dalil dia, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari lagi. Nabi kata, sallu qabla al-maghrib. Semayalah sebelum maghrib, kata Nabi. Bagi siapa-siapa yang kendaki. Maknanya ada. Okey, tu yang kita kata yang sebelum, yang bukan rawatib tadi tu 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum ataupun 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib ataupun 2 rakaat tambahan selepas zuhur dan juga sebelum Isya. Yang itu soalan dia. Okey, soalan puan tadi kata apa? Tasbih ya puan? Okey, soalan apa puan? Ya, solat sunat tasbih, Ustaz. Okey, 4 rakaat terus. Okey. 4 rakaat 1 salam. Tapi dia punya zikir tu cukup kan? Ya cukup. 300 semua. Ya, okey. Cuma yalah, yang solat tasbih tu kita dia tak termasuklah yang dalam buku kita akan bincangkan lagi. Oh, yelah. Tapi dari Cuma kelebihan saya dia. nak tanya 2-2 ataupun boleh buat 4 terus. 2 atau 4 terus tasbih. Okey. Nanti saya ni soalan puan tu. Puan dalam grup mana, dalam Telegram ada tak? Hello puan? Hello macam telefon. Saya dalam Zoom Puan Masita. Oh, dalam Zoom bos dah dekat Telegram. Okey, tak apa. Nanti kita dapatkan dalil dia. Sebab memang soalan ni favorite orang tanya pasal solat rawatib sunat ni. Okey, nanti kita cari dalil dulu, kita belajar cari dalil dulu. Tasbih 2 atau 4 kan? 2 atau 4. Tadi duha dia buat 4 sekali. Mana lebih afdal? Nanti kita akan dapatkan jawapan tu ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tumpang tanya Ustaz, kalau kita buat solat sunat kan, macam solat sunat yang kita buat yang ekstra ni, kita letak Al-Quran besar depan kita dan kita baca daripada juz 1 setiap kali tu, boleh ke Ustaz? Boleh. Tengok Quran boleh. Ini hanya untuk solat sunat je lah. Kalau solat fardu wajib tak pun boleh. boleh. Oh boleh ya? Solat wajib pun boleh. Tengok Quran boleh. Yang kita baca je, kita stop tu, kita pun buat macam tu je lah. Ikut dan kita macam boleh. Cuma pastikan pergerakan lah. Sebab apabila kita tengok Quran, cuba tengok Quran tu tengok macam mana. Kalau kita letak atas stand tu tak apa. Sebab dia boleh mengelakkan kita daripada bergerak. Tapi kalau kita pegang Quran tu di tangan, yang ini yang kalau boleh elakkan kalau tak ada keperluan. Sebab dia melibatkan pada pergerakan. Faham tak? Melibatkan pada pergerakan. Tapi kalau kita tak bergerak, sama saja, boleh kita tengok Quran di hadapan. Boleh. Kalau boleh mendatangkan lagi khusyuk, semua benda tu diharuskan. Tidak membatalkan solat. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Okey, ada soalan tanya, Encik Rafiq tanya tentang 4 rakaat sebelum zuhur dengan 4 rakaat selepas zuhur kan. Tadi saya dah jawab dah. Tapi sebelum zuhur memang ada hadis dia. Pengetahuan Encik Muhammad Rafiq dengan tuan-tuan perempuan, ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih tu daripada Ibnu Umar. Yang mana Ibnu Umar kejap hadis tu. Okey. Hadis daripada Aisyah, maafkan saya bukan hadis Umar, hadis Aisyah, riwayat Bukhari. Nabi SAW kata Aisyah, dikatakan la yad'u arba'an qabla ni 4 rakaat sekejap. Yang kata 4 rakaat selepas zuhur tu ada
Maafkan saya tersalah hadis. Ni hadis riwayat Ummu Habibah. 4 rakaat ya. Soalan Cik Rafiq dia tanya 4 rakaat selepas dan sebelum zuhur. Okey, jawapannya ada. Tapi hadis ni hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi. Yang mana kata Ummu Habibah, dia kata Nabi bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang boleh man hafaza ala 40 rakaatin qabla dhuhri wa 40 ba'daha harramahullahu 'ala nar. Yang saya sebutkan tadi tu. Maksudnya Nabi kata sesiapa yang boleh menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, dia jaga 4 rakaat selepas zuhur, Allah mengharamkan ke atasnya api neraka. Sebab itu sayang kalau orang dah buat 2 rakaat lepas zuhur, tambah 2 saja lagi. Dia Allah bagi fadilat menjauhkan dia daripada api neraka. Allahu ta'ala a'lam. Okey. Okey, ada puan Yana Liana tanya. Kuliah Al-Fatihah sebenarnya kita dah mula tadi Kita dah mula tadi untuk siri yang pertama. Okey, yang kelas Fatihah tu nanti PM saya bagi link untuk masuk dalam grup Al-Fatihah supaya tak terlepas. Baik tuan-puan, minta maaf atas kekurangan kelemahan. Mana-mana soalan kalau ada yang bertentangan dengan apa yang dah belajar, apa yang saya sebutkan, nanti boleh kemukakan. Kita boleh bincang balik bagaimana. Jadi soalan yang ditanya yang lain tu insya-Allah nanti saya kena dapatkan maklumat berdasarkan hadis. Kalau boleh kita jawab dengan jawapan yang ada sandaran lah. Okey, semoga kita nak amalkan di dalam ibadat kita harian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.